السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذرياته وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح كافة الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين والعلماء العاملين وساداتنا الصوفية المحققين والدعاة والمجاهدين الصادقين، وإلى أرواح علمائنا ومشايخنا ومعلمينا ولآبائنا والأمهاتنا والإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah-akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada tengah hari yang penuh dengan keberkatan ini. Kita diberi peluang dan kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua bagi kita meneruskan pembacaan dan perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip agama karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Pada tengah hari ini insya-Allah kita akan membicarakan prinsip ke-10 berkaitan dengan al-a'mal az-zahirah ataupun amalan-amalan lahiriah. Prinsip ke-10 berbicara tentang mengikut sunnah, ataupun dalam bahasa Arab disebutkan faslun fi bayanil asbabil muraghibah fi ittiba'is sunnah. Fasal pada menjelaskan sebab-sebab yang menggalakkan pada mengikut sunnah, sunnah Nabi SAW. Jadi sunnah itu apa? Sunnah itu menurut ta'rif yang diberikan oleh sebahagian ulama ialah kullu ma udhifa ila Nabi SAW min qawlin atau fi'lin atau taqririn atau sifatin khuluqiyah atau khilqiyah. Maksudnya sunnah itu ialah setiap yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada kata-kata baginda, atau daripada perbuatan-perbuatan baginda, atau daripada perkara yang baginda akui atau baginda diamkan. Takrir ni maksudnya baginda akui. Baginda contohnya dalam kes memakan daging dhab tahu dhab, biawak padang pasir lah, secara lebih mudah kita sebutkan biawak padang pasir, di mana Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an mempersilakan Rasulullah SAW untuk sama-sama menyantap daging dhab, tapi Rasulullah SAW tidak makan daging dhab, tapi Rasulullah tidak menghalangnya, Rasulullah mendiamkan. Ini salah satu bentuk takrir Rasulullah SAW. Kemudian termasuk juga daripada sunnah itu ialah sifat baginda Rasulullah SAW, sama ada dalam konteks sifat-sifat fizikal Rasulullah SAW, khilqiyah,
ataupun sifat-sifat akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi di sini sebagaimana yang diterjemahkan, ketahuilah bahawa kunci kebahagiaan adalah mengikuti sunnah dan mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh sumber dan asalnya, gerak dan diamnya, hingga cara makan, berdiri, tidur dan berbicaranya. Dan itulah maka Al-Quran menyatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya sesungguhnya pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat uswatun hasanah, iaitu contoh ikutan yang baik ataupun teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah, artinya yang mengutamakan Allah, dan juga mengharapkan hari akhirat. Maksudnya mengutamakan hari akhirat dan banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tersebut menjelaskan bahawa pertama Rasulullah SAW itu adalah teladan bagi kehidupan umat manusia. Dan teladan tersebut dapat diikuti dengan sebaik-baiknya apabila kita memenuhi 3 persyaratan sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tersebut, iaitu liman kana yarjullaha, bagi orang yang mengharapkan Allah, mengutamakan Allah dalam hidup dia, dijadikan Allah tu yang sebagai tujuannya yang paling utama. Maka orang yang mengutamakan Allah, insya-Allah dia akan dapat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri adalah insan yang paling mengutamakan Allah SWT. Yang kedua ialah dia mengharapkan hari akhirat. Maknanya mengutamakan hari akhirat. Jadi kalau kita nak betul-betul mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh ikutan kita, teladan hidup kita, maka selain daripada kita perlu menjadikan Allah tu yang paling utama dalam hidup kita, maka kita kena jadikan akhirat itu juga paling utama sebagai destinasi akhir hidup kita. Apa pun dalam hidup kita ni, pertimbangan akhir kita ialah apa pandangan Allah, apa kesannya dalam kehidupan akhirat. Sebab tu kita sebut dalam doa yang diajarkan Allah Ta'ala dalam Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia. Kemudian wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan dalam akhirat kami, kehidupan akhirat kami. Kemudian kebaikan itu disimpulkan wa qina azaban, peliharakan kami daripada azab api neraka. Maknanya kebaikan dunia mestilah kebaikan yang menyumbang kepada kebaikan akhirat serta menjauhkan kita daripada azab neraka. Bukan kebaikan yang semata-mata di dunia tapi kemudian membawa kepada kita azab di neraka, keburukan di neraka. Sebab tu yang kita sebutkan bila kita sebut maslahah, al-maslahah, kemaslahatan. Yang dikatakan maslahah yang benar dari sudut pandang syarak tu ialah kemaslahatan yang dapat menegakkan kehidupan kita di dunia serta memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita nanti di akhirat. Tak mungkin kita kata kita nak mengejar maslahah, kemaslahatan hidup dunia, tetapi di akhirat kita rugi, serugi-ruginya. Itu. Jadi orang yang betul-betul dapat mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, suri teladan hidupnya, yang pertama dia jadikan Allah tu yang paling utama dalam hidup dia. Mana bagaimana kita menjadikan Allah tu yang paling utama dalam hidup kita? Kita menjadikan wahyu itu sebagai panduan hidup kita, mendahului nafsu kita. Sebab tu Nabi SAW pun disebut apa? Dia kata, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidaklah sempurna iman setiap orang daripada kalian sehingga dia menjadikan hawa nafsunya itu menuruti perkara yang aku bawa, iaitu Islam, iaitu wahyu. Makna wahyu tunduk di hadapan, nafsu tunduk di hadapan wahyu, baru kemudian kita betul-betul mengikut jalan Rasulullah SAW. Bukan sebaliknya, wahyu kita tundukkan kepada tuntutan nafsu. Maka itu akan menyebabkan kita berbicara dengan bid'ah.
Kita berbicara dengan sesuatu yang menyimpang daripada sunnah Rasulullah SAW, menyimpang daripada petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian, prasyarat ketiga disebutkan ialah wa zakarallaha katsira. Maksudnya, banyak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Penting ni, maksudnya mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu penting. Kenapa? Mengingati Allah Subhanahu Wa Taala itu dapat melembutkan hati, dapat mendatangkan hidayat di dalam jiwa, dan seterusnya akan menyebabkan kita berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW. Zikir itu menyebabkan wujud cahaya dalam hati kita, dalam fikiran kita, dalam perkataan kita, dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quran, Allah SWT mencela orang-orang yang tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, "Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih fawaidul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah." Maksudnya, bukankah orang-orang yang hati mereka kami lapangkan, makna dada mereka kami lapangkan dengan Islam, maka mereka itu berada di atas cahaya daripada Tuhan mereka. Maka celakalah orang-orang yang hati mereka itu keras daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, petanda seseorang itu dapat hidayat Allah Subhanahu Wa Taala ialah hatinya itu senang dengan Islam. Hati itu cenderung kepada Islam. Hati itu seronok dengan Islam. Hati itu suka dengan Islam. Itu tanda-tanda hati kita itu dapat hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda-tanda hati yang lembut. Hati yang bercahaya. Sebaliknya, tanda-tanda hati itu keras. Hati itu keras, dan keras itu boleh membawa kepada matinya hati. Kalau matinya hati itu, dia jadi kufur terus. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah Ta'ala tutup rapat, tutup mati hati mereka. Dan juga pendengaran-pendengaran mereka itu orang kafir. Jadi, tanda hati itu keras, dia pertama, dia sukar terima nasihat. Kemudian dia bersikap sukar, dia tak senang dengan Islam. Dia tak senang dengan Islam, dia tak senang dengan agama. Dia rasa tak seronok dengan agama. Dia rasa berat untuk melakukan sesuatu amal soleh. Itu antara tanda-tanda hati yang keras. Tapi Allah Ta'ala bagi juga tips. Secara tersiratnya Allah Ta'ala bagi tips. Macam mana nak melembutkan hati. Kerana Allah Ta'ala sebut, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah." Maka celakalah orang-orang yang hati mereka itu keras daripada mengingati Allah. Jadi Allah Ta'ala sebut simptom hati keras tadi tu. Tapi kat situ terkandung ubat. Apa dia? Kalau sekiranya orang yang celaka itulah hati yang keras mengingati Allah, maka orang yang beruntung, mafhum mukhalafah dia, yang kita boleh faham sebaliknya apa? Orang yang beruntung itu ialah orang yang hati mereka itu lembut pada mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, nak melembutkan hati. Orang kata nak cair, nak kasih hati itu cair. Cair dengan Allah Ta'ala ni. Macam mana? Hati itu kena palu dengan zikrullah. Dan bukan zikir yang sedikit. Ayat tadi kata, wa zakarallaha katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan hadis-hadis menyatakan, orang yang lidahnya terus basah dalam mengingati Allah. Zikir ni, dengan makna umum, makna seluruh amal soleh. Dengan makna umum. Kita duduk dalam majlis ilmu ni, satu bentuk zikir. Tapi itu zikir dengan makna umum. Tapi di sana ada zikir dengan makna yang khusus. Iaitu zikir dalam erti kata, menyebut nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan akal fikiran kita, dengan hati kita. Sebagaimana dalam Quran, Allah Ta'ala sebut, "Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilahi tabtila." Dan sebutlah nama Tuhanmu. Dan putuskan. Wa tabattal ilahi tabtila itu maksudnya inqita'ul qalbi bil kulliyah amma siwallah. Maksudnya hati itu diputuskan sepenuhnya daripada selain Allah. Artinya berikan tumpuan sepenuhnya dalam berzikir. Maknanya zikir yang disertakan dengan pemikiran dan hudurul qalbi, kehadiran hati. Usaha, dia kena ada usaha. Baru kemudian zikir itu menatijahkan cahaya yang kemudian menerangi kegelapan hati, yang kemudiannya melembutkan hati, mencairkan hati. Bila disebut nama Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Hanya sifat orang beriman itu,
bila disebut akan Allah, wajilat qulubuhum, gementarlah hati mereka. Gementar hati ni boleh jadi dengan dua sebab. Pertama, ketakutan yang bersangatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerinduan yang teramat kepada Allah Taala. Kan? Takut pun gementar, rindu sangat pun boleh bergetar jiwa. Jadi satu kerana khauf, khasyatullah, takut pada Allah. Yang kedua kerana mahabbatullah, cinta kepada Allah, atau syauq ila Allah, rindu kepada Allah SWT. Ibn Athaillah Sakandari rahmatullah alaih dalam hikam dia kata apa? Tidak akan keluar nafsu syahwat daripada hati seseorang itu melainkan illa bi khaufin muz'ijin aw syauqin muqlikin. Maksudnya tidak akan keluar nafsu syahwat daripada hati melainkan dengan sebab ketakutan yang menggentarkan atau kerinduan yang menggetarkan. Itu dua sebab. Jadi Nabi dah kata tadi, tidak akan sempurna iman setiap orang pada kamu sehingga hawa nafsunya ikut apa yang aku bawa. Jadi selama hawa nafsu bertakhta di hati, maka selagi itulah kita tak dapat ikut Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya. Maka selagi itulah kita tidak akan sempurna dalam keimanan kita. Maka tak ada cara lain untuk membolehkan kita ikut Rasulullah SAW dengan sebenar-benarnya, melainkan setelah kita usaha atas hati kita. Dia kata mengusahakan iman dalam hati kita. Cara dia tadi apa dia? Salah satunya ialah membanyakkan zikir. Sebab tu menarik Allah Ta'ala kaitkan. Kamu tak akan dapat ikut Rasulullah SAW sebagai suri teladan melainkan 3 syarat tadi. Menjadikan Allah paling utama. Kita tak akan dapat menjadikan Allah paling utama selama mana hawa nafsu tu bertakhta dalam hati. Takkan boleh. Sebaliknya bila hawa nafsu bertakhta dalam hati, kita akan mempergunakan Allah pula. Minta maaf saya sebut. Bukan maksudnya mempergunakan Allah merendahkan Allah. Maksudnya kita akan mempergunakan nama Allah untuk kepentingan nafsu. Betul tak? Bila hawa nafsu tu bertakhta dalam hati. Kemudian kalau kemudian Allah Ta'ala kata apa? Mengutamakan hari akhirat. Mengharapkan hari akhirat. Seorang itu tidak akan menjadikan hari akhirat sebagai tujuan utama hidupnya selama hatinya dikuasai oleh hawa nafsu. Sebaliknya orang yang dikuasai oleh hawa nafsunya akan mempergunakan quote-unquote hari akhirat, apa sahaja term-term akhirat untuk keuntungan dunianya. Dia boleh menjual akhirat untuk dunianya. Dan macam mana nak boleh kita mengutamakan Allah dan hari akhirat tadi? Iaitu hati tu lembut, hati tu yang keras tadi tu cair dalam mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya dalam keadaan itu hati mengenal Allah, hati mengenal hari akhirat, barulah dia akan mengutamakan Allah dan hari akhirat, barulah kemudian dia dapat mengikut Rasulullah SAW ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus menuju ke syurga. Sebab itu kata Imam Ghazali, dia letakkan satu statement yang sangat ringkas. Tapi itulah kunci dia. Dia kata apa? Ketahuilah bahawa kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Kebahagiaan di mana? Kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat adalah mengikuti sunnah dan mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh sumber dan asalnya, gerak dan diamnya, hingga cara makan, berdiri, tidur dan berbicara. Maksud pembicaraan saya ini, kata dia, tidak dijuruskan hanya dalam persoalan ibadah sahaja. Maknanya bukan sunnah-sunnah dalam ibadah sahaja. Sunnah dalam solat, sunnah dalam puasa, sunnah dalam sedekah, sunnah dalam umrah, dalam haji. Bukan sunnah-sunnah itu saja. Sebab tidak ada satu alasan pun untuk mengabaikan sunnah dalam hal ibadah. Maknanya kalau orang yang betul-betul prihatin tentang pelaksanaan sunnah, maka dia akan sangat memperhatikan pelaksanaan sunnah dalam ibadah. Sebab tu saya teringat Syekh Muhammad Awwamah hafizahullah dalam satu ceramah dia di Malaysia satu ketika dahululah, ketika saya hadir, dia sangat menggesa kita supaya berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah dalam solat terutamanya, dan jangan kita tinggalkan.
Kalau tak dapat sunnah yang panjang, buat yang pendek. Contoh doa iftitah. Kalau mazhab Syafi'i, doa iftitah dia panjang sikit. Kalau tak dapat doa iftitah yang panjang, buat doa iftitah yang pendek. Sebab dalam hadis-hadis Nabi SAW tu banyak riwayat-riwayat tentang bentuk-bentuk doa iftitah. Yang kita biasa Allahu Akbar kabir alhamdulillah katsira yang panjang tu kan. Wajjah tu jalillazi fataras samawati wal ardi yang panjang. Kadang-kadang kita pun tak cukup masa ni, kita nak kejar, mungkin kena nak kejar kerja dan sebagainya. Jadi setengah tu ambil sikap abaikan terus doa iftitah kerana apa? Tu sunat saja. Yang penting buat yang fardu. Tapi boleh saja kita ambil yang ringkas. Contohnya dalam mazhab Hanafi, dia ambil satu riwayat hadis yang lain, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Itu doa iftitah yang pendek. Ada riwayatnya. Kalau saya biasa, kalau nak cepat, nak ringkas, saya akan baca yang dua ya. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Subhanakallahumma wa tabarakasmuka. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Boleh tengok dan banyak kitab-kitab hadis. Dan adalah bentuk-bentuk lain. Maknanya, kalau tak dapat yang panjang, kata Syekh Muhammad Awamah, buatlah yang pendek. Supaya terpenuh maksud mengamalkan sunnah dalam ibadat kita. Maknanya jangan terus tinggal. Kadang-kadang kita ni sampaikan tasbih-tasbih dalam rukuk dan dalam sujud tu pun kita tinggal. Yang penting buat ada tomak ninah. Sekadar subhanallah. Baik. Jadi maksud dia di sini, kalau dalam bab ibadah, kata Imam Ghazali, tak sayugianya kita mengabaikan sunnah. Dalam bab ibadah itulah lagi seboleh-bolehnya kita membanyakkan yang sunnahnya. Tetapi ia juga merangkumi dalam soal adat dan budaya hidup. Maknanya, seorang yang prihatin dalam perlaksanaan sunnah, dia cuba menerapkan sunnah Nabi SAW dalam semua aspek kehidupannya, dalam kebiasaan hidupnya, dalam gaya hidupnya. Sesungguhnya dengan cara seperti itulah akan tercapai hakikat mengikut sunnah yang sepenuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang bermaksud yang berbunyi, yang firman Allah Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mencintai kamu dan akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Ini dalam surah apa? Tak sebut dan tak dinyata. Surah yang ketiga. Surah yang ketiga mana? Surah Ali Imran. Surah Ali Imran. Surah pertama surah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran. Surah yang ketiga itu surah Ali Imran. Ayat 31. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Nescaya Allah akan mencintai kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi di sini, asbab kita dapat cinta Allah ialah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbab kita dapat cinta Allah, kita ikut kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita buat benda sikit-sikit pun yang ikut sunnah, itu mendatangkan pertama cinta Allah, kedua keampunan Allah. Kita ni kan insan yang banyak dosa. Tak lepas satu hari melainkan di dalamnya pasti ada dosa walaupun kecil. Tak lepas satu hari. Tak tahulah kalau tuan-tuan dapat, maknanya satu hari tu memang clear tak ada dosa. Apatah lagi kita ni duduk bersama manusia. Kalau bersama manusia ni memang ada sikit-sikit. Sikit-sikit mesti ada lah. Mesti ada. Hatta kalau sendiri-sendiri pun kadang-kadang. Kita duduk sendiri. Tengok handphone tu saja dah macam-macam hal lah. Macam-macam hal. Tak nak tengok benda tu datang je. Sebab tu dah ada semalam saya terbaca. Apabila seorang tu kasihkan Allah, maka dia akan menghindarkan diri dari maksiat. Tetapi bila Allah kasihkan seseorang itu,
maka Allah sendiri akan menghindarkan maksiat daripada orang itu. Oh, Masya Allah. Bila seorang tu kasih kepada Allah, maka dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menghindarkan maksiat kepada Allah SWT. Tetapi bila Allah sendiri sudah kasih kat orang tu, maka Allah akan menjaga orang tu dan menghindarkan maksiat daripada orang tersebut. Tapi kita nak dapat kasih Allah tu, tu kena ada mujahadah. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, pertama dengan berusaha bersungguh-sungguh melaksanakan yang fardu. Kerana itu amalan yang paling Allah Ta'ala kasih. Setelah itu membanyakkan yang sunnah. Bila kita membanyakkan yang sunnah, maka nanti Allah Ta'ala akan kasih pula kepada orang tu. Dan bila Allah Ta'ala kasih, dalam hadis qudsi itu Allah Ta'ala kata apa? Faiza ahbabtuhu, maka apabila aku dah sayang kat dia, aku dah cinta kat dia, aku dah kasih kat dia, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, aku menjadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, wa basarahu allazi yubsiru bihi, penglihatan yang dengannya dia melihat, wa yaduhu allati yattishu biha, tangan yang dengannya dia menyentuh, memegang, menampar. Kemudian wa rijluhu allati yamshi biha, kaki yang dengannya ia berjalan. Wa in sa'alani la'utiyannahu, jika dia meminta kepadaku, nescaya akan kutunaikan permintaannya. Wa in ista'azani la'u'izannahu, jika dia minta perlindungan denganku, nescaya akan kulindunginya. Artinya doa dia mustajab. Yang pertama, Allah jadi penglihatan yang dengannya melihat, pendengaran yang dengan mendengar, penglihatan dengannya melihat, tangan yang dengannya ia memegang, kaki yang dengannya berjalan. Maksud kat situ jangan kita salah faham. Kerana di sana ada orang yang tersalah faham. Dan syaitan sentiasa mencari ruang untuk menyesatkan kita melalui perkara-perkara yang lahirnya itu kita nampak macam seolah-olah Allah tu bersatu dengan makhluk. Kan? Aku jadi pendengaran yang dengannya dia mendengar, kaki yang mata yang dengannya ia melihat, kaki yang dengannya ia berjalan, tangan yang ia memegang. Seolah-olah apa? Seolah-olah Allah tu bersatu dengan makhluk. Zat Allah duduk dalam zat makhluk. Itu kufur. Keyakinan seperti itu kufur. Tapi kat situ maksudnya apa? Satu yang macam mana tu? Satu yang macam mana? Maknanya bersatunya kehendak Allah dengan kehendak manusia dengan kehendak makhluk. Artinya apa? Artinya kehendak kita tu sudah selari dengan kehendak Allah. Berjalan sesuai dengan keredaan Allah. Artinya lain apa dia? Artinya Allah Ta'ala jaga pendengaran, penglihatan, perbuatan, tangan dan kakinya, fikiran, hati dan perasaan, kehidupannya supaya dalam keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya aku menjadi mata yang dengannya ia melihat. Artinya Allah Ta'ala akan mengarahkan matanya, melurungkan matanya melihat pada perkara-perkara yang Allah Ta'ala redha dan menjauhkan daripada perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci dan murka. Menjauhkan daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Bila Allah dah sayang kat dia, Allah Ta'ala akan jadikan telinganya mendengar perkara-perkara yang baik yang Allah Ta'ala redha dan menghalang, menjauhkan daripada mendengar perkara-perkara yang Allah Ta'ala benci. Begitu juga lidah, tangan, kakinya, anggota kemaluannya sebagainya. Seluruhnya akan diarahkan kepada apa yang Allah Ta'ala suka dan dijauhkan daripada apa yang Allah Ta'ala benci. Allah sendiri jaga orang tu. Itu sebab ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, kata Rasulullah. Pesan Rasulullah kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Ya gulam inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, wahai budak, aku nak ajar kepadamu beberapa perkataan, beberapa perkara. Antaranya Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu amamak. Maksudnya, jagalah Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, nescaya Allah berada di hadapanmu. Apa makna jaga Allah? Sedangkan Allah tu Al-Hafiz, yang maha menjaga. Wal-Qawi, yang maha kuat. Al-Matin, yang maha teguh, yang maha kukuh. Tak perlu kepada sesiapa menjaganya. Dia tak berhajat kepada penjagaan sesiapa. Tetapi yang dikendaki dengan menjaga Allah di situ, antara lain Ibn Rajab Al-Hambali rahmatullahi alaih dalam kitab dia syarah bagi hadis tu, dia kata ihfaz huquqahu wa hududahu wa awamirahu wa nawahi. Jagalah hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Haknya yang paling besar, tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah dia semata-mata. Wa hududahu, jagalah batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. Hukum-hukum hududnya, mana batas-batas hukum yang telah Allah Taala tetapkan. Jangan dilanggar, jangan dilampaui. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Halal tu nyata dan yang haram tu nyata. Wa bainahuma umurul mushtabihat. Antara kedua-duanya tu terdapat perkara yang sama-sama. La ya'lamuhu katsiru minan nas. La ya'lamuha katsiru minan nas. Ramai orang tak tahu. Kemudian dia sebutkan, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjebak dalam perkara syubhat, dia boleh terjebak dalam perkara yang haram. Kerana perkara itu tak jelas. Kena cari penjelasan dulu. Baru kemudian dah confirm, dah sure, baru kita ikut. Kalau haram, tinggalkan. Kalau halal, silakan. Sebab tu digambarkan siapa yang bermain di sekitar perkara syubhat tu, maka dia seolah-olah bermain di sekitar seperti seorang yang apa? Seorang yang mengembala kambing di kawasan yang ada berpagar. Kalau tak dijaga, dia boleh makan makanan di dalam pagar. Kalau tak berhati-hati. Jadi nak ceritanya macam tu. Jaga batas-batas hukum Allah SWT, hudud dia, jangan dilampaui. Kemudian, jagalah perintah-perintahnya. Yang fardu terutamanya. Kemudian berusaha untuk membanyakkan yang sunat. Kemudian, jagalah daripada terjebak dalam perkara yang dicegahnya. Larangan-larangannya. Yang haram terutamanya. Dan berusaha untuk mengurangkan yang makruh. Baru dalam keadaan itu, Allah jaga kita. Kemudian, Sayyidina Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, dia pernah berkata kepada anak dia. Dia kata, aku ini memanjangkan solatku. Maknanya dia membanyakkan solat. Solat lama-lama. Membetulkan hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya apa? Supaya Allah jaga kamu. Asbab ketaatan kita, ini ibu bapa, asbab ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jaga anak-anak kita. Allah Ta'ala jaga harta benda kita. Allah Ta'ala jaga keturunan kita. Allah Ta'ala jaga kesihatan kita. Allah Ta'ala jaga macam-macam hal dalam hidup kita. Asbab hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita kena faham bahawa seluruh yang ada dalam alam ni semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Milik Allah Ta'ala. Tak terlepas walau sebesar zarah. Melainkan semua di bawah urus tadbir Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran, Allah yatawalla salihin. Allah tu, wahwa yatawalla salihin. Allah tu menjaga, maksudnya mengurus tadbir hidup orang-orang soleh. Apa cara dia? Cara dia tadi itulah. Aku yang menjadi mata yang dengannya ia melihat. Artinya Allah Ta'ala urus penglihatan matanya supaya melihat hal-hal yang baik, dijauhkan daripada yang mungkar, yang menyebabkan dia berdosa dan jauh hubungannya dengan Allah, yang menyebabkan dia terjebak ke dalam murka Allah. Itu antara maksudnya. Sebab tu ada kalangan salafus salih menyatakan bahawa aku tahu bahawa aku ni ada masalah dengan Allah Ta'ala. Maknanya mungkin dia buat dosa dengan Allah Ta'ala, dia tak sedar ke. Ataupun dia berdosa tapi dia tak bertaubat. Apabila dia dapati bahawa anak isteri dia tak nak dengar cakap-cakap dia, tak nak tu melawan dia, ataupun keledai dia tak berapa nak ikut tak cakap dia, binatang-binatang ternakan dia ada masalah dengan dia, dia rasa dia dah ada something wrong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala jadikan makhluk tu liar dengan dia. Allah Ta'ala jadikan perkara-perkara yang berada di bawah urus tadbirnya tak ikut dia. Kerana apa? Kerana dia yang berada di bawah urus tadbir Allah pun tak nak ikut Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila seorang tu dia tak nak ikut dia tak nak ikut raja yang sesungguhnya, Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh perkara yang di bawah urus tadbirnya derhaka kat dia. Itu sebagai apa? Sebagai peringatan daripada Allah Ta'ala. Kamu sendiri pun tak suka bila subjek kamu, mana yang berada di bawah kamu, derhaka kat kamu, tak nak ikut cakap kamu, lawan kamu, menentang kamu, maka bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Satu kisah
bagaimana Sayyidina Bishr Al-Hafi rahimahullah, seorang saleh, seorang sufi, seorang yang luar biasa, waliullah, Bishrul Hafi, bertaubat kepada Allah SWT. Bishr ni nama dia Bishr. Al-Hafi itu gelaran dia. Al-Hafi ni maksudnya orang yang berjalan berkaki ayam. Orang yang berkaki ayam. Al-Hafi. Macam mana dia boleh dapat gelaran Al-Hafi itu? Ada kisah dia. Bishr Al-Hafi ni seorang yang hidup mewah. Kerja dia ni enjoy aja. Malam ada buat parti. Malam parti. Itulah kerja dia. Malam-malam parti. Bila parti zaman dulu ni, biasalah bukan makan-makan je, makan-makan. Minum pun bukan minum teh tarik. Bukan minum Coca-Cola, dia minum arak lah, khamar kan. Khamar. Kemudian tentu saja ada tarian geliknya, macam-macam kan. Jadi satu ketika tu, khadam dia ni disuruh untuk buang sampah lah keluar rumah ketika tengah berparti di malam hari tu. Lalu khadam perempuan, khadam jariah, khadam perempuan pun pergilah buang sampah kat luar. Dan di luar tu dia bertemu dengan seseorang. Dalam riwayat ialah Al-Imam Musa Al-Kazim, Ibnu Ja'far As-Sadiq, Ibnu Muhammad Al-Baqir, Ibnu Ali Zainal Abidin, Ibnu Husain, Ibnu Ali bin Abi Talib, wa Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi Imam Musa Al-Kazim ni merupakan salah seorang ulama Ahlul Bait Nabi SAW yang soleh. Jadi Imam Musa Al-Kazim ni, dia dengarlah suara heboh, orang tengah berparti tu, bersorak-sorak, bergembira, tertawa dan sebagainya. Kemudian dia berjumpa dengan khadam perempuan yang sedang buang sampah. Dia tanya kepada khadam perempuan tu. Dia kata, tuan rumah kamu ni, adakah tuan rumah ini seorang hamba atau seorang merdeka? Lalu jawab jariah ni, dia kata apa? Sudah tentu dia seorang merdeka, bukan seorang hamba. Kemudian Imam Musa Al-Kazim pun bercakap kepada perempuan ni, dia kata, oh betul lah. Kalaulah dia seorang hamba, tentulah dia akan takut kepada tuannya. Simple lah jawapan dia. Jadi, akhirnya Imam Musa Al-Kazim pun berlalu. Dan perempuan dia mau masuk. Dia dimarah oleh Bishr Al-Hafi. Kenapa kamu lambat sangat? Aku cari-cari kamu, tak jumpa. Mana kamu? Dia kata, tadi tuan, saya pergi buang sampah. Saya bertemu dengan seorang lelaki yang kelihatan soleh. Dan dia bertanya saya, siapakah tuan rumah ini? Adakah dia seorang hamba ataupun seorang yang merdeka? Saya jawab, dia seorang yang merdeka. Lalu aku jawab dia. Dia jawab, betul lah tu. Kalau dia seorang hamba, tentu dia takut kepada tuannya. Rupanya jawapan yang nampak simple tu terkandung nasihat yang sangat mendalam. Apa dia? Kan setiap orang daripada kita tu hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikatnya kita ni tak merdeka. Kita ni hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita ni betul-betul hamba, tentu kita akan takut kepada Tuhan kita yang sebenar, iaitu Allah SWT. Bishr Al-Hafi ni asbab dia nak dapat hidayat. Allah Ta'ala bagikan dia kefahaman daripada ucapan tu. Dan ucapan tu merupakan nasihat. Bukan sekadar cakap biasa. Yang terbit daripada hati yang bercahaya, lalu masuk ke dalam hati yang bersedia untuk menerima cahaya. Lalu dia dengar macam tu, dia tersentak. Seolah-olah macam baru tersedar. Dia pun cepat-cepat keluar, menangis-nangis, keluar, berlari, cari Imam Musa Al-Kazim yang menasihat dia. Dia larilah dalam keadaan tidak berkasut, mana berkaki ayam, berlari. Maka dia pun pergi kat Imam Musa Al-Kazim, dicium tangan, lalu diisytiharkan taubat. Dia isytihar taubat. Dan saat itu juga, dia terus isytihar taubat. Tinggal segala kehidupan dia yang busuk sebelum itu, yang buruk, yang jahat yang sebelum itu. Dia tinggal. Kehidupan fasik itu semua dia tinggalkan. Dia jauhi segala yang buruk. Taubat kepada Allah SWT. Maka semenjak itu dipanggillah dia Bishrul Hafi. Berjalan tu berkaki ayam. Kenapa mengejar Imam Musa Al-Kazim? Sebab dia. Itu nak kita kata hidayat. Sebab tu antara lain disebutkan oleh para ulama bahawa seorang itu apabila mereka berusaha mengikut sunnah, maka dia akan bercakap dengan perkataan yang penuh hikmah dan akan terhindar daripada apabila seorang itu
mengikut nafsu, maka dia akan berucap dengan hal-hal yang berunsur bid'ah. Jadi Imam Musa Al-Kazim ni sebagai seorang yang sangat mengikut sunnah Nabi SAW, sehingga ucapan yang sedikit tu boleh menjadi cahaya yang menyebabkan seseorang tu bertaubat kepada Allah SWT. Kita ni kadang-kadang tuan-tuan ni, ceramah panjang, berjam-jam ceramah. Tak cukup tu. Orang ni mengantuk, nak bagi ketawa, ketawakan orang. Macam-macam. Tapi orang tetap tak berubah. Kerana perubahan tu datang dengan kehendak Allah SWT. Dan salah satu sebabnya ialah dengan kita berusaha untuk berjalan atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah kita kata tadi, maksudnya bila kita berusaha mengikut perkara yang Allah Ta'ala sayang, suka, membanyakkan yang sunnah dia Allah Ta'ala sayang, maka Allah Ta'ala akan jadikan seluruh hidupnya tu terjaga, terpelihara. Imam Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahmatullah alaih, dalam kitab dia menghuraikan hadis berkaitan dengan kuntu sam'ahu allazi yasma'u bihi, pendengaran yang aku iaitu Allah menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, dan seterusnya. Dia kata maksud hadis tu ialah Allah Ta'ala liputi orang itu dengan cahayanya, sehingga matanya tu dalam cahaya Allah, pemikirannya tu dalam cahaya Allah, perkataannya dalam cahaya Allah, gerak-gerinya dalam cahaya Allah, hidupnya tu dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidupnya tu dalam cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita kata hidup dalam cahaya Allah Ta'ala tu? Maknanya hidup kita tu dalam petunjuk Allah. Dalam petunjuk Allah. Bila kita hidup dalam petunjuk Allah, artinya Allah jauhkan kita daripada perkara yang membahayakan kehidupan kita, dunia dan akhirat kita. Itu yang disebutkan di awal-awal tadi. Ketahuilah bahawa kunci kebahagiaan adalah mengikuti sunnah dan mencontohi Rasulullah SAW. Itu kalau kita nak bahagia. Kemudian Allah SWT juga berfirman yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Dia kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW kepadamu, maka terimalah ia, ambillah ia, ikutilah ia. Junjung dia dengan batu jemala kita. Apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW itu maksudnya junjung dengan batu jemala kita, maksud dengan kepala kita. Ala ra'su wal ain, kata orang Arab kata. Ala ra'si wal ain, makna atas kepala dan mata, letak tinggi. Kemudian dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah, fantahu, tinggalkanlah. Maka kata Imam Ghazali, engkau harus memakai seluar sambil duduk. Ini contoh-contoh lah. Antara bentuk sunnahnya di sini, memakai seluar sambil duduk, memakai serban sambil berdiri. Ini masuk keutamaan. Keutamaan yang utama yang menepati cara Rasulullah, maknanya pakai seluar sambil duduk. Adakah pakai seluar sambil berdiri berdosa? Tak berdosa. Cuma yang utamanya, sesuai dengan mengikut sunnahnya, ialah pakai seluar sambil duduk. Memakai serban sambil berdiri. Memulai dengan yang kanan ketika memakai sandal, dan makanlah dengan menggunakan tangan kanan. Potonglah kuku-kukumu, dimulai dengan telunjuk tangan kanan, diakhiri dengan ibu jari. Maknanya jari telunjuk kanan, kemudian jari tengah kanan, kemudian jari manis kanan, kemudian jari kelingking kanan, kemudian jari kelingking kiri, manis, tengah, telunjuk, ibu jari kiri, baru ibu jari kanan. Betul macam tu. Dia ada punya, dan itu sebenarnya pelbagai. Ada yang kata begini, ada yang kata begini. Imam Ghazali dia punya sistem dia macam tu. Tapi apa pun sebenarnya berdasarkan pada pembacaan saya, berkaitan dengan pemotongan jari ini, tidak ditemukan hadis-hadis yang sahih. Ini disebutkan oleh Imam Ghazali sendiri dalam Ihya Ulumuddin. Dia kata apa? Dia kata itu adalah berdasarkan apa yang didengar daripada para masyayikh, kata dia. Apa yang didengar daripada para masyayikh, makna para tuan-tuan guru, para ulama dalam masalah ini, dia kata. Ala kulli hal, Imam Nawawi sendiri pun dia ada pendekatan ni. Boleh tengok. Benda ni, hari ni maklumat di ujung jari.
Kita boleh cari. Tapi memang tak terdapat hadis-hadis yang sahih tentang cara pemotongan kuku. Pemotongan kuku. Yang potong jari je. Silap saya. Orang pun diam dengar je. Ni kalau tegur ni ustaz ni. Tak boleh tegur ni bahaya lah. Kalau saya kata potong jari tu memang salah. Potong kuku jari. Baik. Sedangkan pada kaki, macam mana potong kuku jari kaki ni? Iaitu sedangkan pada kaki engkau mesti memulai dengan kuku jari kelingking kaki kanan dan diakhiri dengan jari kelingking kaki kiri, dan kemudian juga dalam setiap gerak dan duduk. Maknanya dalam hal-hal yang baik buat yang belah kanan, mulakan yang kanan. Muhammad bin Aslam disebutkan di sini tidak makan tembikai kerana beliau tidak menerima riwayat tentang cara Rasulullah SAW makan tembikai. Sedangkan memakan tembikai itu antara perkara yang disukai oleh Rasulullah SAW. Rasulullah suka makan tembikai. Tapi Muhammad bin Aslam ni, dia begitu concern, prihatin, begitu detail nak cari sampai ke tahap macam mana cara Rasulullah makan tembikai pula. Supaya dia boleh ikut Rasulullah seluruhnya. Daripada suka makan kepada cara makan. Dia tak jumpa riwayat. Riwayat tentang cara makan Rasulullah tu tak sampai kepada dia. Maka atas asbab itu dia tak nak makan tembikai. Bukan kerana tembikai itu haram, tak. Tapi dia kalau boleh, dia everything must follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Every detail in his life, he try to follow Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak dapat. Riwayat itu tak sampai kat dia. Akhirnya dia pun tinggalkanlah memakan tembikai tadi. Ada yang terlupa hingga dia memulakan dengan kaki kiri ketika memakai sepatu. Maka dia pun membayar kifarat atau denda atas kesalahan tersebut. Di sini satu kur ni maksudnya kurang lebih 40 ardab, satu ardab 24 gantang gandum. Itu sebagai suatu denda atas dirinya sendiri. Bukan arahan daripada Rasulullah. Tak, ni nak ajar disiplin di diri. Dengan demikian engkau tidak boleh mengambil mudah dalam contoh masalah tersebut dengan berhujah. Ini kan berkaitan dengan masalah adat. Ini kan hal kebiasaan hidup je. Tidak ada artinya mengikut sunnah dalam hal ini. Jadi seolah-olah Imam Ghazali dia mengambil kira bahawa kalau ikut sunnah maksudnya bukan hanya dalam bab ibadat. Bukan saja sunnah yang berkaitan dengan hukum hakam saja. Tapi juga dalam hal kehidupan yang dipanggil adat. Jadi meninggalkan sunnah dalam hal ini diibaratkan sebagai menutup pintu kebahagiaan. Nanti kita akan tengok apakah rahsia-rahsia sehingga begitu pentingnya mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu antara ulama, contohnya ada seorang sufi namanya Syekh Abu Yazid Al-Bistami. Bila dia dapat tahu ada seorang waliullah di satu tempat yang masyhur, dia pun nak pergi ziarah dengan murid-muridnya. Sampai kat sana dia jumpa orang tu, dia nampak daripada jauh orang tu masuk ke tandas dengan kaki kanannya. Orang tu tak perasan, tapi dia nampak daripada jauh kawan ni masuk tandas kaki kanan. Maka dia pun patah balik. Dah jalan punyalah jauh, entah berapa ratus batu, kita tak tahu, datang ziarah. Sampai-sampai tengok orang tu masuk tandas kaki kanan. Maka dia tinggalkan orang tersebut. Walaupun begitu masyhur karomahnya. Walaupun orang kata dia wali. Kerana apa? Begitu concernnya Imam Abu Yazid Al-Bistami ini dalam hal mengikut sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وطاعة وعملا صالحا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.